Sejarah awal Singapura. Singapura ialah sebuah negara yang terletak di Kepulauan Rantau Asia Pasifik. Sejarah penubuhan Singapura bermula pada abad ke-14 Masihi. Pada ketika itu, Singapura dikenali sebagai Temasek yang bermaksud kota laut di bawah pengaruh kerajaan Sriwijaya. Sir Stamford Raffles melakukan perjanjian dengan Tengku Sen. Sir Stamford Raffles akan menyokong Tengku Sen untuk menjadi Sultan sekiranya Tengku Sen bersetuju membenarkan British membuka pelabuhan di Singapura. Perjanjian antara Sir Stamford Raffles dengan Tengku Sen termeterai pada 6 Februari 1819. Status Singapura sebagai wilayah taklukan British diperkukuhkan dengan termeterainya Perjanjian Inggeris-Belanda 1824. British telah menggabungkan Singapura dengan negeri-negeri di bawah taklukan British dan dikenali sebagai negeri-negeri selat. Pada 7 Disember 1941, Jepun mula menjajah Singapura. Pada ketika itu, Tanah Melayu dan Singapura berada di bawah penguasaan British. Tujuan Jepun menguasai Tanah Melayu dan Singapura kerana ingin menguasai ekonomi. Dan pada ketika itu, Singapura merupakan pengkalan utama tentera bersekutu. Namun, pada 15 Februari 1942, Jepun telah berjaya menguasai seluruh Tanah Melayu dan Singapura. Kejatuhan Singapura merupakan kekalahan terbesar bagi British dalam sejarah. Pada 9 Ogos 1945, Amerika Syarikat telah menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Maka berakhirlah penguasaan Jepun di Singapura. Penguasaan Jepun memberi kesan yang mendalam terhadap politik, ekonomi dan sosial di Singapura. Pada 12 September 1945, British kembali menguasai Singapura iaitu sebulan selepas kekalahan Jepun di Singapura. Pada 31 Ogos 1965, Singapura telah keluar dari Persekutuan Tanah Melayu. Singapura akhirnya secara rasmi mencapai kemerdekaan pada 9 Ogos 1965. Politik Singapura. Pada 31 Ogos 1963, Singapura telah menyertai Persekutuan Malaysia. Namun setelah 2 tahun, Singapura telah dikeluarkan dari Persekutuan Malaysia. Singapura mencapai kemerdekaan pada 9 Ogos 1965. Sebuah negara hanya boleh memiliki sebuah negara hanya boleh memiliki sistem politik setelah sesebuah negara itu mencapai kemerdekaan. Singapura menetapkan demokrasi berperwakilan sebagai sistem politik negara. Demokrasi berperwakilan bermaksud pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Pilihan raya umum di Singapura diadakan setiap 5 tahun sekali. Rakyat Singapura berpeluang untuk memilih wakil rakyat mereka sendiri melalui pilihan raya yang diadakan. Kawasan pilihan raya di Singapura terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu Kawasan Perwakilan Perseorangan (SMC) dan Kawasan Perwakilan Berkumpulan (GRC). Parti Tindakan Rakyat atau PAP telah memenangi pilihan raya yang diadakan sejak 1954 sehingga kini. Ini bermakna Parti Tindakan Rakyat atau PAP telah menjadi parti pemerintah sejak Singapura mula merdeka sehingga kini. Lee Kuan Yew yang merupakan setiausaha Parti Tindakan Rakyat telah dilantik menjadi Perdana Menteri Singapura yang pertama selama 31 tahun. Goh Chok Tong merupakan setiausaha agung Parti Tindakan Rakyat telah dilantik menjadi Perdana Menteri Singapura yang kedua bagi menggantikan Lee Kuan Yew. Lee Hsien Loong mengambil keputusan untuk menyertai parti politik seperti bapanya iaitu Lee Kuan Yew. Lee Hsien Loong merupakan anak kepada Perdana Menteri Singapura yang pertama. Beliau merupakan setiausaha agung Parti Tindakan Rakyat dan dilantik menjadi Perdana Menteri Singapura yang ketiga pada 12 Ogos 2004 sehingga kini. Jelas dapat dilihat iaitu
Setiausaha Agung Parti Tindakan Rakyat akan dilantik menjadi Perdana Menteri bagi menggantikan Perdana Menterinya yang dahulu. Parti Tindakan Rakyat ialah parti yang memerintah Singapura. Singapore Democratic Party atau lebih dikenali sebagai SDP merupakan parti pembangkang di Singapura yang dipimpin oleh Chiam See Tong yang merupakan Setiausaha Agung SDP. Tujuan SDP ditubuhkan adalah untuk mengelakkan percanggahan dalam proses demokrasi. Setiap pilihan raya, SDP menyuarakan pendapatnya mengenai dasar-dasar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Beberapa tahun kemudian, berlaku pertelingkahan dalam ahli SDP itu sendiri sehingga menyebabkan Chiam meletak jawatannya. Setelah berlaku pertelingkahan dalam parti SDP, Setiausaha Agung SDP seterusnya disandang oleh Chee Soon Juan pada tahun 1993. Pada ketika itu, SDP mengalami banyak halangan. Permintaan mereka banyak ditolak oleh parti pemerintah. SDP telah beberapa kali membuat tuduhan terhadap parti pemerintah iaitu PAP menyebabkan mereka terpaksa membayar denda. Parti PAP merupakan pemerintah Singapura terunggul sehingga kini kerana mempunyai pemerintah yang berwibawa. Singapura menerapkan peranan Konfusianisme untuk memajukan politiknya dengan memilih pemerintah berdasarkan kecekapan dan kebijaksanaannya. Perkembangan ekonomi Singapura. Selepas mengisytiharkan perpisahannya daripada Persekutuan Tanah Melayu, pemimpin mengorak langkah untuk membangunkan Singapura. Namun, banyak kekurangan seperti kadar pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang buruk dan kualiti pendidikan penduduk yang rendah. Industri pula hanya untuk keperluan domestik dan malah tiada pelaburan asing. Oleh itu, pemimpin menumpukan pembangunan infrastruktur kondusif untuk menarik FDI melalui syarikat multinasional. Singapura cuba menarik MNC untuk melabur dalam sektor industri melalui pengenalan teknologi, penjenamaan, pengurusan dan sebagainya. Kemudian muncul beberapa industri awal seperti industri tekstil dan pakaian, industri asas kayu dan rambut palsu. Industri ini berkembang dalam beberapa dekad berikutnya dalam industri semi-intensif seperti alat ganti komputer. Lokasinya yang strategik yang terletak di laluan utama perdagangan dunia menjadikan Singapura sebagai negara perindustrian terawal di Asia Tenggara. Selain itu, sistem pasaran bebas yang diamalkan menjadikannya negara maju dalam ekonomi serta bebas rasuah dan harga barang yang stabil. Pemimpin menekankan dasar ekonomi terbuka iaitu berorientasikan ekspor. Ini menyebabkan KDNK-nya merupakan KDNK tertinggi di Asia selepas Jepun dengan keuntungan 80% sejak 1960 hingga 1999. Seterusnya, perkembangan ekonomi Singapura dari sudut perindustrian. Pada tahun 1960, pemerintahan Singapura yang bebas rasuah, tenaga buruh dan infrastruktur yang canggih telah menarik minat pelabur dari pelbagai syarikat multinasional sama ada dari Amerika, Eropah dan Jepun. Melalui pelaburan syarikat-syarikat tersebut, industri elektronik merupakan penyumbang terbesar dalam sektor perindustrian iaitu sebanyak 48% daripada jumlah keseluruhan industri sekitar tahun 1960. Seterusnya, pada tahun 1968, Singapura telah menubuhkan Employment ACT dan diikuti pada tahun 1969 pula adalah ditukarkan kepada Industrial Relation ACT ataupun dikenali sebagai Amendment. Badan tersebut ditubuhkan bagi memantau tenaga buruh serta tahap kemahiran yang tinggi demi mencapai matlamat dan dasar negara dalam perkembangan ekonomi negara Singapura. Namun, menjelang tahun 1973 telah berlakunya krisis minyak dalam dunia antarabangsa. Hal ini menyebabkan perkembangan ekonomi Singapura terjejas sehingga KDNK negara Singapura jatuh kepada 4%. Keadaan yang membimbangkan ini telah terwujudnya konsep penglahiran tenaga buruh dan kemahiran teknologi yang tinggi dalam sektor perindustrian. Oleh hal demikian, maka terwujudlah industri sampingan yang bercorakkan pertumbuhan ekonomi tempatan di mana Singapura tidak lagi bergantung kepada industri luar dan hanya menggunakan input sedia ada dari industri tempatan atau di dalam negara sahaja bagi membangunkan semula pertumbuhan ekonomi tempatan.
Proses perindustrian di Singapura juga telah berjalan secara intensif atau berterusan sejak tahun 1920 dan berlarutannya kemudiannya kemuncaknya adalah pada tahun 1980-an. Pemerintah Singapura menyebut tempoh ini sebagai revolusi perindustrian kedua, di mana negara ini bergerak menuju ke arah aktiviti-aktiviti berasaskan pengetahuan seperti penyelidikan dan pembangunan R&D, reka bentuk kejuruteraan dan perkhidmatan pengisian komputer. Namun, pada waktu ini, Singapura menjadi sebuah tempat yang menarik bagi syarikat-syarikat global untuk melabur dalam industri komputer dan industri kimia. Seterusnya, pada tahun 1990-an adalah merupakan sektor perindustrian yang paling berkembang pesat yang berfokus kepada teknologi, elektronik dan tenaga berkemahiran tinggi. Komitmen terhadap era globalisasi dalam ekonomi antarabangsa yang diperkukuhkan pada tahun 1990-an telah menjadikan Singapura sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perniagaan serantau global. Dasar ini secara tidak langsung telah menarik lebih 3,000 syarikat multinasional ataupun MNC melabur ke negara Singapura. Namun, menjelang pada abad 21 ini, strategi pembangunan ekonomi negara ini terus dipertingkatkan lagi dengan meletakkan fokus kepada aktiviti industri yang lain. Hal ini demikian kerana menyedari kehadiran pesaing-pesaing baru yang muncul dalam bidang elektronik terutamanya di Asia Timur seperti Jepun. Oleh itu, negara Singapura tidak harus menumpukan keutamaan terhadap industri ini, tetapi perlu untuk membangunkan bidang-bidang yang lain seperti industri farmasi, kimia, kesihatan, bioperubatan serta media interaktif dan digital. Bagi sektor pelancongan di negara Singapura, pada peringkat awal pasca kemerdekaan, Singapura tidak memberi penekanan terhadap sektor pelancongan ini. Walau bagaimanapun, pada era tahun 1970-an, sektor pelancongan negara Singapura telah mengalami perkembangan yang positif. Hal ini disebabkan hasil kerjasama antara Lembaga Promosi Pelancongan Singapura dengan pihak swasta untuk meningkatkan infrastruktur asas seperti peningkatan dari segi jumlah hotel dan bilik. Seterusnya, kerajaan juga mengamalkan dasar ruang angkasa untuk penerbangan sewa khas dari negara masing-masing terus ke destinasi pelancongan di Singapura seperti ke Merlion Park, Taman Burung Jurung, Pulau Sentosa, Chinatown dan tempat popular yang lain. Pada tahun 1990 pula, kerajaan telah mengisytiharkan program Tahun Melawat Singapura. Hal ini telah menyebabkan berlaku peningkatan lagi terhadap kedatangan pelancong ke Singapura sebanyak 7.44 orang juta pelancong. Walau bagaimanapun, pada tahun 1997 dan 1998, di industri pelancongan negara Singapura telah mengalami kemerosotan disebabkan oleh krisis kewangan antarabangsa yang berlaku. Faktor ini telah menjadi punca kemerosotan kedatangan pelancong ke Singapura. Antara langkah yang dilakukan oleh kerajaan ialah dengan menggalakkan aliran masuk wang ke dalam negara dan mengurangkan kadar aliran keluar mata wang negara dan seterusnya dapat memulihkan krisis ekonomi negara. Pada tahun 2003 pula, ketibaan pelancong ke Singapura telah mengalami kemerosotan. Hal ini disebabkan oleh penularan wabak sindrom pernafasan akut teruk atau dikenali sebagai SARS dan keadaan politik dunia tidak stabil pada ketika itu. Namun, ketibaan pelancong melawat ke Singapura telah meningkat semula pada tahun 2005. Pada tahun 2005 ini, kerajaan telah membenarkan pembinaan 2 tempat penginapan kasino dan menarik balik larangan berjudi yang telah dibangunkan di Sentosa dan Marina South. Hal ini untuk menandingi bandaraya yang berada di sekitar Singapura seperti Hong Kong, Tokyo dan Bangkok. Pada setiap bulan Julai pula, Singapore Food Festival telah diadakan untuk menarik kedatangan pelancong untuk merasai masakan tradisional dan moden negara Singapura. Hal ini menjadikan jumlah kehadiran pelancong ke Singapura telah meningkat kepada 10.2 juta orang pada tahun 2007. Kesimpulannya, sektor pelancongan di negara Singapura dianggap sebagai penggerak ekonomi yang dinamik. Hal ini kerana sektor ini telah banyak meningkatkan hasil pendapatan negara, menambahkan peluang pekerjaan dan semestinya yang dapat meningkatkan ekonomi negara Singapura. Untuk teknologi pula, pada sekitar tahun 1980-an, kerajaan Singapura telah menyediakan pusat latihan serta kemampuan IT untuk sumber daya manusia. Kerana pada ketika itu, kerajaan Singapura sedar bahawa teknologi ini amat penting untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualiti.
untuk menyumbang dalam ekonomi negara mereka. Dan ini wujudnya perusahaan telekomunikasi. Contohnya ada alat-alat perhubungan seperti telefon pintar, radio, televisyen dan komputer yang dapat membantu penduduk Singapura itu mencari maklumat dengan mudah. Dan mereka juga boleh menceburkan diri dalam perniagaan. Jelas apa yang kita boleh nampak ialah semua medium ini boleh mempromosikan perniagaan mereka sehingga keluar negara. Okey, hal ini secara tak langsung sebenarnya telah memberi peluang pekerjaan kepada penyertaan wanita. Buktinya, menurut Niti Farhana Abdul Hamid 2018, Singapura memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengembangkan perniagaan sehingga peringkat mikro. Kerana persekitaran yang dinamik di Singapura menyediakan banyak sokongan untuk kaum wanita memulakan perniagaan. Dengan ini, kerajaan sendiri mempunyai inisiatif untuk menolong golongan usahawan dengan memberi bantuan seperti geran pembangunan keupayaan dan geran meningkatkan daya penghasilan supaya mereka dapat menyumbang ke dalam ekonomi negara Singapura. Perkembangan ekonomi dalam sistem pengangkutan dan perhubungan di Singapura. Singapura merupakan antara negara yang mempunyai sistem pengangkutan dan perhubungan yang canggih dan moden di Asia Tenggara hasil daripada perkembangan teknologi. Sebanyak 75% pengguna yang menggunakan pengangkutan awam. Hasil pengangkutan awam pada tahun 2016 mencatatkan jumlah sebanyak 109 juta Singapura dolar. Sistem pengangkutan Singapura terbahagi kepada 3 iaitu darat, air dan udara. Bagi pengangkutan darat, pengguna menggunakan pengangkutan ini untuk ke bandar atau ke tempat kerja. Terdapat beberapa jenis pengangkutan awam yang utama seperti bas, teksi, kereta api dan pengangkutan rel bandar. Perkhidmatan bas merupakan salah satunya pengangkutan awam yang dapat menghubungkan setiap kawasan bandar di Singapura. Perkhidmatan rel seperti MRT beroperasi sejak tahun 1987. Sistem MRT ini dapat menghubungkan kawasan perumahan penduduk serta kawasan kerja yang ingin dituju oleh pengguna. Kesannya, pengguna dapat meningkatkan darjah ketersampaian. Bagi pengangkutan air yang digunakan adalah bertujuan untuk ekspor dan import barang dagangan serta untuk tujuan pelancongan. Contoh pengangkutan adalah perkapalan dan pengangkutan feri. Sistem perkapalan kebiasaan digunakan untuk mengangkut barangan dagangan, manakala pengangkutan feri pula digunakan bagi tujuan rekreasi dan destinasi pelancongan. Kawalan keselamatan yang lengkap dapat memastikan penumpang selamat tiba ke destinasi. Secara tidak langsung, sistem ini dapat memastikan aliran dagangan berjalan lancar serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Bagi pengangkutan udara, dapat dilihat adalah lapangan terbang Changi. Lapangan ini mengendalikan lebih 60 juta penumpang pada setiap tahun sehingga 2019. Lapangan terbang ini juga mempunyai rangkaian 80 sistem penerbangan yang menghubungkan Singapura dengan 200 bandaraya di 68 buah negara. Lapangan ini juga pernah dinilai sebagai sebuah lapangan terbang antarabangsa yang terbaik di dunia. Pengendalian pengangkutan ini juga dijalankan dengan sistematik seperti pengurusan masa yang tepat, keselesaan pengangkutan serta kos tambang yang berpatutan. Keadaan ini dapat memastikan ekonomi negara Singapura terus berkembang hasil daripada kedatangan pelancong asing. Kesimpulannya, pengangkutan awam memainkan peranan penting dalam memastikan kelestarian alam sekitar. Hal ini kerana pencemaran udara dapat dikurangkan hasil daripada penggunaan pengangkutan awam yang dapat mengurangkan jumlah kenderaan di atas jalan raya. Jelaslah Singapura merupakan negara yang maju dalam memastikan sistem pengangkutan dan perhubungan yang dapat menggerakkan pembangunan ekonomi negara. Kesimpulan daripada keseluruhan perkembangan politik dan perkembangan ekonomi di Singapura dapat disimpulkan di sini bahawa politik hanya wujud apabila sesebuah negara memperolehi kemerdekaan. Selain itu, keadaan politik Singapura yang stabil dapat menjamin keamanan negara tersebut. Pemimpin memainkan peranan yang penting dalam kesejahteraan hidup rakyat dan perkembangan ekonomi yang pesat.
Wujudnya pemimpin yang berwibawa dan bijak seperti Lee Kuan Yew akan melahirkan rakyat yang tekun bekerja dan seterusnya wujudnya perkembangan ekonomi yang pesat di Singapura. Tanpa pemimpin yang berwibawa dan amanah, rakyat akan berpecah belah dan ekonomi dan pendapatan negara akan merundum. Kemajuan sektor perindustrian, teknologi, pengangkutan dan pelancongan menyumbang kepada perkembangan ekonomi di Singapura. Kemajuan ekonomi dapat menjana pendapatan negara yang lumayan dan seterusnya menaikkan nama Singapura sebagai negara yang pesat dalam pertumbuhan ekonomi dalam rantau Asia Pasifik. Perkembangan ekonomi dapat mewujudkan kelas menengah yang mempunyai kuasa beli yang tinggi sehingga permintaan terhadap sesuatu produk meningkat. Semoga Singapura terus maju dalam pelbagai bidang dan dapat berdaya saing secara sihat di rantau Asia Pasifik. Itu sahaja daripada kami. Sekian. Terima kasih.